Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Maka apabila kita kejar adanya ada Allah Ta'ala, maka ada dia Allah Ta'ala itu bukan dengan jalan tupan ada pada benda yang lain, seperti ada arat pada jirim dan ada sifat pada zat. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya bahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Masuk pula kita pada perbicaraan berkaitan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, yang mana wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang, wajib kita yakini, wajib kita mengaku di dalam hati kita dengan putus, dengan yakin 100%. Maknanya mana di antara sifat-sifat Allah Ta'ala hak wajib kita i'tiqad secara tafsil, secara satu-satu, iaitulah sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Apakah yang dikatakan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih? Maka di sini ada dua makna. Makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, wajib kita i'tiqad, yang mana salah satu daripada sifat Allah yang wajib kita i'tiqad qiyamuhu ta'ala binafsih, maka padanya terdapat dua makna. Sebelum kita pergi kepada makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, terjemah dulu. Qiyamuhu ta'ala binafsih itu lafaz Arab. Maka dalam bahasa Melayu, qiyamuhu ta'ala binafsih, qiyamuhu, qiyam, terjemah Melayu berdiri. Qiyamuhu, berdiri Allah Ta'ala, binafsih, dengan sendirinya sendiri Allah. Itu terjemah dalam bahasa Melayu dulu. Qiyamuhu ta'ala binafsih ialah berdiri Allah dengan sendiri, bukan maksud, bukan makna. Hak makna kita nak pegang nanti lain.
itu hanya terjemuh dalam bahasa Melayu. Di antara sifat Allah yang wajib kita i'tiqad, berdiri Allah dengan sendiri. Itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Ataupun dalam kitab Taqribul Ikhwan bagi ayah dia rahimahullahu ta'ala, dia terjemuh qiyamuhu ta'ala binafsih dalam kitab kita ini pada baris yang kelima. Pada baris yang keempat kalau kitab Jawi di halaman muka surat 13. Baris yang kelima tu dia kata qiyamuhu ta'ala binafsih, yakni ada Allah Ta'ala dengan cara-cara dirinya diri Allah. Dia terjemah lain. Dalam kitab-kitab biasanya, kitab Faridatul Faraid ataupun kitab-kitab yang lama daripada kitab ini, diterjemahkan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri. Tapi dalam kitab kita Taqribul Ikhwan, pengarang kita ayah dia rahimahullahu ta'ala terjemah dengan ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Ada dua terjemahan. Kalau dalam kitab Baqarah, lain lagi terjemah dia. Ada Allah Ta'ala dengan sendiri-diri. Itu dalam kitab Baqarah. Awal dulu kita nak belajar kitab tu tak jadi. InsyaAllah semula pula. Semula pula. Sebab tu bahasa dia agak susah. Baik. Apa pun terjemahannya tak kisahlah. Tapi nak makna dia. Apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih yang diterjemah dalam bahasa Melayu, iaitulah berdiri Allah dengan sendiri ataupun ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Apa maksud dia? Tu terjemah baru. Tak faham lagi. Baik. Lalu kata pengarang rahimahullah. Nak hurai dah ni. Nak hurai dah sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Maka apabila kita kejap. Kita yakin. Kita mengaku dah. Ada Allah Ta'ala. Manakala kita mengaku dah, kita yakin dah, maknanya Allah Ta'ala ni ada. Dah kita mengaku Allah Ta'ala ni ada ni. Nak hurai di ada Allah Ta'ala ni. Hak kita mengaku dia tu ada. Allah tu ada. Bersifat dengan sifat wujud. Maka dah Allah tu ada. Maka ada dia. Ada Allah Ta'ala tu pula. Wajib kita kena yakin pula ada Allah Ta'ala ni. Bukan dengan jalan tupan, yakni bukan dengan jalan menumpang, bukan dengan jalan tupan, bukan dengan jalan menumpang ada, tumpang ada tu pada benda yang lain. Kata ada pada benda yang lain ni, menumpang sesuatu tu ada pada benda yang lain. Contoh banding seperti ada arat pada jirim dan ada sifat pada zat. Tu apa makna tu? Tu makna tu. Makna qiyamuhu ta'ala binafsih, makna yang pertama. Dia ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama dulu ialah ada Allah Ta'ala, bukan dengan jalan ada Allah Ta'ala ni kena ada di benda lain. Bukan. Ada Allah Ta'ala ni dengan makna bukan ada dia, kena ada di benda lain. Itu maksud bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, makna yang pertama. Ada dia, bukan ada Allah di benda yang lain. Ada dia di benda yang lain ni contoh seperti ada arat pada jirim, ada sifat pada zat. Arak ada pada jirim, ada arak ni di benda lain, ada sifat ni di benda lain. Allah bukan begitu. Ni kita kena faham hak ni dulu. Sebelum kita faham makna qiyamuhu ta'ala binafsih, makna yang pertama, baik kita kembali dulu.
kita gustan. Kalau kereta, undur. Tekan gear R, undur balik. Undur balik. Begini. Sebelum kita faham makna hak pertama, kena faham dulu hak ni. Begitu. Kena faham 4 perkara. Ni kalau hak ada catatan, catat. Faham 4 ni, fahamlah makna yang pertama ni. Yang pertama kita kena faham daripada 4 perkara. Yang pertama-tama sekali yang kita kena faham, iaitulah benda ni, perkara ini ni, sesuatu ini ni, dia tidak berhajat kepada apa-apa. Satu. Sesuatu ni dia tidak berhajat kepada apa-apa. Tak berhajat. Apa maksud tak berhajat kepada apa-apa? Sesuatu ni dia tidak berhajat kepada yang menjadi. Satu. Sesuatu ni dia tak berhajat kepada nak ada dia di benda lain. Itu maksud tak berhajat kepada apa-apa. Tak berhajat kepada yang menjadi. Tak berhajat kepada nak ada dia di benda lain. Apakah yang pertama ni? Benda ni tak berhajat kepada yang menjadi. Tak berhajat kepada nak ada dia di sesuatu yang lain, di benda yang lain. Apakah benda ni? Ini namanya zat Allah. Itu satu. Zat Allah pesing tu. Jenis macam tu zat Allah. Apa zat Allah? Zat Allah ni tak berhajat kepada yang menjadi. Tak berhajat kepada nak ada dia di benda yang lain. Itu yang pertama, zat Allah. Yang kedua, benda ni, sesuatu ini ataupun perkara ini, dia berhajat kepada nak ada dia di benda lain. Dia berhajat nak ada dia di benda lain. Tapi dia tak berhajat kepada yang menjadi. Pula benda ni dia berhajat, dia nak kepada ada dia di sesuatu yang lain. Kena ada dia di sesuatu yang lain. Tapi dia tak berhajat kepada yang menjadi. Apa benda ni? Hak nombor 2 ni namanya sifat-sifat Allah. Namanya sifat-sifat Allah. Terkena kepada sifat ma'ani. Itu sifat Allah. Jadi sifat Allah ni tak berhajat kepada yang menjadi. Dia qadim sebagaimana zat Allah. Tapi oleh kerana dia tu sifat, maka sifat dia tak boleh berada seorang diri, tak boleh. Dia kena ada di zat Allah. Itu sifat. Ada di sesuatu yang lain. Apa? Allah. Dia ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu panggil sifat. Tapi dia tidak berhajat kepada yang menjadi. Ada pihak pertama tadi tak berhajat kepada apa-apa. Kepada yang mengada, kepada nak ada dia di benda lain, tak berhajat. Itu zat nama dia. Zat Allah. Hak nombor 2 ni sifat Allah. Tak berhajat kepada yang menjadi. Tapi dia nak ada dia ni. Sifat-sifat Allah ni. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nak ada dia, kena ada di Allah. Ada dia tu di Allah. Itu ada sifat-sifat Allah di
Allah, di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu bahagian nombor 2. Nombor 3, benda ni, sesuatu ini, perkara ini berhajat kepada yang menjadi. Dia berhajat kepada yang menjadi. Dia nak kepada ada yang buat dia, nak kepada yang menjadi. Tapi tidak berhajat kepada nak ada dia di benda lain. Dia berhajat kepada yang menjadikan dia. Kena ada hak buat dia, mesti kena ada hak buat dia. Tapi dia tak berhajat kepada nak ada dia di benda lain. Tak berhajat dia. Tak berhajat nak ada dia tumpang di benda lain. Tak berhajat dia. Apakah perkara ini? Nombor 3 ni. Ini ialah jirim. Tu panggil jirim. Telefon jirim. Diri kita jirim. Monopod jirim. Jirim. Jadi jirim ni, kita ikutlah jirim nama dia. Benda ni hak pesing jirim ni berhajat kepada yang menjadi. Adakah berhajat juga kita jirim ni, hak pesing berjirim ni berhajat kepada nak ada kita di benda lain? Taklah. Kerana jirim-jirim ni benda hak berdiri dengan sendiri. Tak berhajat pada apa-apa. Tak berhajat kepada nak ada kita di sesuatu yang lain. Bukan kata gelah kena ada dia di remote. Tak boleh lah. Suku-suku lah. Remote. Diri kita. Gelah. Mikrofon. Itu panggil jirim. Tapi dia nak kepada yang menjadi. Tapi ada dia tak kena ada di benda lain. Dia tu sendiri-sendiri dah. Gitu. Itu panggil jirim. 3. Yang keempat, yang terakhir, sesuatu ni berhajat kepada kedua-dua. Sesuatu ni berhajat kepada kedua-dua. Iaitulah berhajat kepada yang menjadi dia dan berhajat kepada nak ada dia di sesuatu yang lain. Berhajat kedua-dua. Berhajat kepada nak ada dia, berhajat kepada nak ada dia tadi juga kepada benda yang lain, di benda yang lain. Apakah itu? Ialah sifat-sifat makhluk ataupun khusus di sifat makhluk, istilah dia nama arad. Itu arad dalam kitab kita tadi tu. Arad ni satu istilah sahaja. Jangan kita pening. Apa arad ni sifat. Sifat yang hanya istilah ini diguna pakai pada sifat-sifat makhluk. Adapun di Allah tak boleh nama arad. Hanya boleh dipanggil sifat. Itu sahaja, nak membezakan di antara hak sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat makhluk, nama dia istilah tertentu, nama dia arad. Nak panggil sifat pun boleh. Cuma ulama meletakkan istilah sifat bagi makhluk namanya arad, supaya kita dapat beza, supaya kita dapat mengerti, dapat memahami perbezaan antara bila sebut sifat Allah, jangan kita samakan dengan sifat makhluk. Yang mana sifat makhluk namanya arad. Jadi arad ni sifat makhluk. Jadi arad ni sifat makhluk ni berhajat kepada yang menjadi. Berhajat juga nak ada dia di benda lain. Berhajat pada nak ada dia di benda lain. Warna biru, apakah istilah dia? Sifat makhluk ataupun arad.
warna biru. Adakah boleh biru ini berada suku daripada telefon? Tak boleh. Dia kena ada di sesuatu yang lain. Kerana dia sifat. Kerana dia arat. Kena ada di benda lain. Ada di mana? Di jirim yang bernama telefon. Telefon itu jirim. Tak berhajat kepada nak ada dia di benda lain. Tapi arat sifat tu berhajat kepada dia. Atau sifat. Bila nama sifat, tiap-tiap sifat, tiap-tiap arat mesti kena ada di benda lain. Ikutlah banyak lagi sifat. Putih, kuning, kena ada di benda yang lain. Dia tak boleh nak duduk seorang diri, dia tak boleh. Hak jenis duduk seorang diri ni namanya jirim. Itu namanya jirim. Hak duduk seorang diri, tak berhajat pada nak ada di benda lain, jirim. Hak peseng jenis nak ada dia di benda lain, itu namanya sifat makhluk ataupun namanya arat. Itu namanya arat. Manis, manis, masing, semua tu sifat makhluk. Semua tu namanya arat. Manis, dia tak boleh nak duduk seorang-seorang dia. Nak manis sekilo, tak boleh. Nak gula sekilo. Berapa ringgit gula ni? Tu panggil gula. Kerana kita nak kepada manis dia tu. Nak buat air teh, nak buat air kopi dan lain-lain daripadanya. Bukan kata nak manis sekilo, tak ambuh gula. Nak manis saja. Aku tak beli mak gula. Aku nak manis. Tak boleh. Manis ni dia kena ada di sesuatu. Di mana? Di gula. Masing ni dia kena ada di sesuatu. Di apa? Ikutlah. Di lauk pauk ke, di garam ke contohnya. Itu namanya arat. Berhajat kepada yang menjadi Allah. Berhajat juga kepada nak ada dia di benda lain. Itu 4 jenis perkara yang mesti kita mengerti supaya kita memahami sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna yang pertama. Baik, makna yang pertama. Makna yang pertama, bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Katanya di sini, maka apabila kita kejak, kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Baik, selesai situ. Allah ada. Ada Allah Ta'ala ni pula. Allah wujud. Wujud Allah Ta'ala ni pula. Maka ada dia, ada Allah Ta'ala itu. Ada Allah ni bukan dengan jalan tumpang, bukan dengan jalan kena ada dia, atau bukan dengan jalan tumpang ada, yakni bukan dengan jalan kena ada Allah ni, begitu. Kena ada Allah pada benda yang lain. Ini makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada Allah bukanlah ada dia kena ada di benda lain. Sebab apa? Sebab Allah tu zat. Allah bukan sifat. Ini kita kena faham ni. Allah ni apa? Allah ni nama bagi zat. Hak kita duk sebut Allah, 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 Allah. Siapakah Tuhan kita? Allah. Apakah Allah? Allah ni ialah satu nama. Allah ialah satu nama bagi zat Tuhan kita yang kita sembah dia dengan sebenar. Dialah yang menjadikan sekalian alam ni. Zat tu, zat hak menjadikan sekalian alam, hak kita sembah dia, nama dia tu Allah, begitu. Itu Allah. Hak kita duk sebut Allah, Allah, Allah. Sembah siapa? Allah. Kita orang beriman sembah siapa? Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah ni ialah satu nama. Yang tuan bagi nama Allah ni, yang kita panggil zat ni, yang menjadikan alam ini, yang semualah manusia tadi hak beriman sembah dia,
Tuan dia ni, zat ni namanya Allah. Jadi Allah ni ialah zat. Allah ialah zat. Ulang sekali lagi, Allah ialah zat. Jadi bila mana Allah Ta'ala itu zat, dia tak berhajatlah kepada nak ada dia di benda yang lain. Hak pesing nak ada di benda lain ialah sifat. Kalau sifat kena ada di benda yang lain. Tapi Allah ni, hak kita nak sembah ni, dia zat. Dia tu ialah satu zat, satu tuan gitu. Satu tuan. Satu zat. Nak terjemuh macam mana lagi zat ni? Diri. Tapi jangan kita gambarkan jirim-jirim gitu. Hak tu kita belajar belaka dah. Allah tidak berjirim. Jirim ni hanya khas nama tersebut ditentukan kepada kita, hak makhluk. Ni jirim lah ni, kita ni jirim. Segala-gala ni jirim. Allah, diri Allah namanya zat. Hanya boleh dipanggil zat sahaja yang tidak berjirim. Jadi Allah ni satu nama, yang mana dialah yang menjadikan sekalian alam. Kita duk sembah dia. Jadi dia ni nama Allah. Dia tu ialah zat, bukan sifat. Manakala dia zat tulah ada sifat-sifat di dia. Gitu. Allah tu bukan sifat. Gitu. Dia tu zat, tapi dia ada sifat-sifat. Sebab dia zat, dia ada sifat-sifat. Ada sifat-sifat dia. Sifat qudrat, sifat ilmu, sifat hayat. Tapi Allah tu sendiri zat. Allah tu sendiri zat. Kena ulang banyak kali sebab kadang-kadang ramah bila kita hurai-hurai begini. Allah ni zat ke sifat Allah ni? Pula dia tanya lagi kita. 10 kali kita ulang. Allah tu zat. Gitu. Oh, Allah tu zat. Tapi dia ada sifat-sifat. Kerana dia zat lah, dia ada sifat. Begitu. Habis, selesai. Itu maknanya pertama, ada Allah Ta'ala tu bukan dengan jalan tumpang ada pada yang lain. Ada dia bukan kena ada di benda lain. Itu kita kena tulis macam tu. Ada Allah Ta'ala bukan kena ada di benda yang lain. Kerana Allah tu ialah zat. Bandingnya benda ada di benda lain ni, seperti ada arat pada jirim. Ini bukan begitu. Seperti ada sifat pada zat. Itu pesing jenis kena ada di benda yang lain. Allah tidak begitu. Allah tu ialah zat. Bila kata zat, tak berhajat kepada nak ada di benda yang lain. Itu makna yang pertama, qiyamuhu binafsih. Itu makna yang pertama. Dia ada dua makna. Makna yang kedua senang. Ini makna yang kedua. Dan bukan juga adanya ada Allah Ta'ala. Ini makna yang kedua. Boleh kita tulis di kitab kita. Dan makna yang kedua, tadi makna yang pertama, qiyamuhu ta'ala binafsih. Ini makna yang kedua. Makna yang keduanya, bukan juga adanya ada Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni bukan dengan sebab ada yang mengada akan dia, akan Allah. Itu makna yang kedua. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna yang kedua, ada Allah tidak berhajat kepada yang menjadi. Ada Allah tak berhajat kepada yang menjadi. Sebab apa? Kerana dialah yang menjadikan sekalian alam ini. Bukan dia kena jadi, tidak, tapi dia yang menjadi. Allah yang menjadikan sekalian alam ini, bukan dia dijadi, tidak. Maka oleh kerana dia ni, Allah Ta'ala ni bukan jenis dijadi, dia tidak berhajat kepada yang menjadi. Allah tak berhajat kepada yang menjadi. Itu makna yang kedua, qiyamuhu ta'ala binafsih.
Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsih, hak wajib kita i'tiqad dua tadi. Bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, dua makna. Hak wajib kita kena i'tiqad. Yang pertama, ada Allah, tak berhajat kepada yang menjadi. Yang kedua, ada Allah, tak berhajat kepada nak ada dia di benda yang lain. Kerana Allah ialah zat, dia bukan sifat. Itulah kesimpulan bagi kata makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Maka oleh itu, maka manakala kita faham dua makna tadi, maka dinamo akan dua makna yang tersebut tadi. Ada Allah, tak kena ada di benda yang lain. Ada Allah, tak berhajat kepada yang menjadi. Maka dinamakan dia dua yang tersebut qiyamuhu ta'ala binafsih, yakni diterjemahkan qiyamuhu ta'ala binafsih, ada Allah Ta'ala dengan cara-cara dirinya, diri Allah. Itu terjemah dalam bahasa Melayu kita oleh pengarang kita ini. Bukanlah ada Allah Ta'ala ni dengan sebab menumpang di zat yang lain. Tidak. Allah Ta'ala ni bukan ada dia kena ada di benda yang lain. Tidak. Satu. Yang kedua, dan bukan juga ada Allah Ta'ala ni dengan sebab ada yang mengadakan dia kan Allah. Tidak sama sekali. Bukan begitu. Bukan ada Allah kena ada di benda yang lain. Bukan ada Allah ada yang menjadikan dia. Tidak sama sekali begitu. Allah Ta'ala ni bukan begitu sama sekali. Beginilah maksud daripada perkataan ulama yang dulu-dulu dalam kitab-kitab mereka, hak dikatakan dengan berdirinya dengan sendirinya. Dalam kitab-kitab lain sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri Allah. Itulah maksud dia dua tadi. Dan benda yang bangsa ada dengan jalan tumpang di zat itu, benda ada tapi ada dia di benda lain, itu nak dinamakan dia benda yang berhajat kepada zat, iaitulah sifat. Dan yang ada pula, benda ada dengan sebab ada yang mengadakan dia, maka ini dinamakan dia berhajat kepada fa'il. Berhajat kepada fa'il. Apa fa'il? Yakni yang membuat. Berhajat kepada yang menjadi. Allah tak begitu. Allah tak berhajat kepada sesuatu nak ada dia di benda lain. Allah tak berhajat kepada yang membuatkan dia. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali begitu. Pendeknya, wajiblah di atas kita i'tiqad kata adanya Allah Ta'ala dengan cara-cara dirinya, bukanlah berhajat kepada zat ataupun berhajat kepada fa'il, kepada yang menjadikan dia. Pecaman kita kata begitu dengan sebab kita fikir kalau adanya Allah dengan jalan tumpang zat yang lain. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Kita sambung pada minggu yang akan datang. Kita baca pula kitab Munyatul Musalli. Itu kita i'tiqad begitu. Ada Allah, tak berhajat kepada yang menjadi. Satu. Ada Allah, tak ada Allah bukanlah jenis ada dia kena ada di benda yang lain. Itu wajib i'tiqad. Muka berapa kita ni? Ni kalau kita Jawi muka surat 18. Kita Jawi muka surat 18. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Muka surat 18 kita Jawi baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 baris yang ke-7 daripada atas.
dan setengah daripadanya daripada perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang. Apakah benda-benda yang makruh dalam sembahyang? Telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu, maka ini kesinambungannya. Benda-benda hak makruh kita buat dalam sembahyang ni, antaranya bertelekan pada pinggangnya, bukan pada punggung tu, pada pinggang kita ni. Jadi makruh kita bertelekan pada pinggang kita. Ni dalam sembahyang kita buat macam ni, dalam sembahyang kita tak batal solat kita. Misalnya sembahyang tarawih lama, penat ada tangan buat macam ni, contohlah. Penat ada lama tu imam ni baca satu rakaat misalnya, dia pun jatuh. Lepas jatuh tak ada arah dah, lenguh buat macam makruh. Cekak pinggang nama dia, atau bertelekan maksudnya mencengkak, cekak pinggang kita ni, makruh. Perbuatan perangai kita buat macam tu makruh, sebab kerana ditegah pada hadis. Kerana ditegah pada hadis yang mana daripada Abi Hurairah, Nabi sabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtisari fis salah. Abu Hurairah kata Rasulullah larang daripada bercekak pinggang di dalam sembahyang. Sama jugalah di luar sembahyang, sama. Luar sembahyang kita buat macam ni, letih, lenguh, cekak pinggang, makruh. Makruh perbuatan tadi. Sebab apa tu makruh? Nabi larang cekak pinggang ni, sama ada di luar sembahyang, apatah lagi di dalam sembahyang ini. Kerana ditegah oleh Nabi ni, kerana menyerupa, yakni orang hak cekak pinggang tadi, dia serupa dengan orang yang takabur dan syaitan. Sama perangai orang yang sombong dan juga perangai syaitan. Jenis cekak pinggang ni perangai syaitan ataupun perangai orang yang sombong gitu ni. Sebab tu Nabi tegah. Tegahan makruh lah, tegahan makruh, bukan tegahan yang haram. Haram buat macam ni, berdosa, bukan, makruh. Elakkan benda ni, dibenci pada syarak, sebab perangai orang takabur macam ni, perangai syaitan begitu. Ini jenis bertelekan ataupun cekak pinggang. Dan demikian lagi, kata ditegah oleh Nabi cekak pinggang ni kerana benda ni serupa dengan ahli neraka. Perangai ahli neraka cekak pinggang ni. Demikian lagi ahli neraka, yakni demikian lagi menyerupailah seseorang apabila dia menyekak pinggang dia, bertelekan pada pinggang ni, serupa dengan ahli neraka, yakni apabila mengambil kesenangan. Maka apabila ahli neraka dia mengambil kesenangan, dikerjakan yang demikian itu, demikian bertelekan pada pinggang. Itu ahli neraka. Dia orang yang berada di azab neraka ni. Apabila diazab, ada pada satu saat, satu ketika, terhenti sekejap aja. Nanti diseksa lagi. Bila di dalam tengah-tengah duk berhenti tu, sekejap je berhenti. Dibakar dalam azab api neraka, kena seksa dalam api neraka contohnya, dikembalikan kepada Allah Ta'ala, jadi balik contohnya. Lalu tu ada satu saat tu tak kena azab sekejap, maka ketika tu dia mengeluh, tu ahli neraka, mereka ini akan bertelekan pada pinggang. Sebab tu makruh buat macam ni. Ni sifat perangai jenis ahli neraka. Bila dia ambil kesenangan sekejap, apabila tak diazab sekejap, dia pun ni cekak pinggang. Bila cekak pinggang ni ialah perbuatan ahli neraka. Kemudian dibakar pula, diseksa pula. Begitulah perangai ahli neraka. Cekak pinggang. Tu makruh kita buat macam tu. Luar sembahyang pun sama. Dan setengah daripada perkara yang makruh,
merendahkan kepalanya, kepala mereka yang sembahyang, merendah, menundukkan kepala daripada belakang orang yang sembahyang. Dia merendah kepala dia tu pada belakang, pada rokok, yakni pada ketika rokok. Merendahkan kepala kita ni, kita merendahkan kepala ni makruh ketika mana rokok. Sebab tu kena rokok betul, tak sempurna semayang kita. Rokoknya ialah caranya kita pegang pada tumit tangan kita ni. Tumit pula dah lutut. Jangan pegang di betih. Pegang betih tangan kita, automatik kepala jadi rendah. Tu makruh. Sembahyang makruh. Bila kita pegang di lutut, tangan kita, tapak tangan pegang di lutut, rokok automatik belakang akan stabil, dia akan jadi sama. Begitu juga kepala kita. Ya jadi tak rendah dah lah. Tapi apabila kita pegang pada betih, inilah akan menyebabkan kepala kita jadi rendah sangat, jadi condong begitu, jadi ke bawah. Tu kat silap-silap air pula. Tu kat patah tu lah tu. Patah kepala tu. Tekuk. Tu makruh. Makruh. Merendahkan kepala kita tersangat-sangat rendah. Tak boleh. Tu kaedah dia. Pegang di tumit. Bila pegang di tumit, dia akan jadi sama. Rata. Tu hak sunat. Jadi, rendah kepala makruh. Dan setengah daripada perkara makruh, ia seorang tu sembahyang, dia sembahyang serta berkehendak berhadah. Dalam keadaan dia sembahyang, dia nak berhadah. Apa kehadah tu? Sama ada ia seorang hendak buang air kecil kah, ataupun hendak buang air besar kah, ataupun hendak buang angin. Tu nak berhadah tu. Nak kecing sangat-sangat ni. Jadi dia pun sembahyang Allahu Akbar. Rasa dalam perut kita ni nak kecing, makruh. Ataupun sakit perut, kita pun sembahyang Allahu Akbar. Tak boleh ni orang imam telah angkat takbir ni, nanti tak dapat fadilah. Masuk juga sembahyang, perut sakit, makruh. Ataupun nak ketung, angin nak keluar ni, tahan, relax dulu, mainan syaitan masuk dalam sembahyang Allah, makruh. Pelepah dulu. Selesai dulu hajat kita. Jangan kita masuk dalam situasi kita berkehendak kepada berhadah. Maka sunat ia seorang selesaikan daripada berhadah tadi, sama ada nak berok, nak kecil, ataupun nak buang angin. Lepas daripada selesaikan demikian itu, kemudian ia seorang sembahyanglah, baru dia sembahyang. Cuma kata sunat kita ni berhadahlah dulu. Kalau kata nak kencing, pergi kencing dulu. Kalau kata nak buang air besar, pergi buang air besar dulu. Kata nak ketuk dulu puah contohnya. Ini kata sunat ni selama belum picik waktunya. Selama mana waktu tak habis lagi. Adapun jika picik waktu, hendaklah ia seorang sembahyang serta dalam keadaan senok perut, serta dalam keadaan nak kecing ni tahanlah sekejap. Sebab apa? Waktu nak tamat dah ni. Solat asar di hujung-hujung nak maghrib dah ni. Solat zuhur di hujung-hujung nak asar dah ni. Kalau pergi kecing dulu, alamatnya azanlah asar. Habislah waktu zuhur, kita kena qada. Masuk waktu lain dah ni. Tika tu kena tahan. Ni kalau masa tu sempit sangat. Tapi kalau masa luah lagi, baru sekarang pukul 3, asal lambat lagi sejam setengah lagi, tu gigi. Selesai dulu. Nak berak ke, nak kencing ke, nak apa semua, sila-sila hak tu dulu. Begitu. Kalau dalam keadaan nak berhadah kita pergi solat, makruh, kerana ini menghilangkan khusyuk. Kerana tujuan, di antara tujuan solat itu supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan.
atau minuman. Minuman, makanan mana hak makruh kita solat di hadapan dia, yang ingin ia seorang kepadanya, kepada makanan atau minuman. Sebab disebut di dalam hadis, tiada sembahyang. Nabi kata tiada sembahyang, artinya tiada sembahyang yang kamil, yang sempurna di hadapan makanan, kata Nabi. Tak boleh juga makanan ada di depan kita, kita pun solat. Makanan ni makanan hak kita ingin, hak kita duk nak, oh sedapnya, kita pun pergi semayang depan dia. Kita haus, ada air orang, oh sedap air ni, Rubia flu, oh sedap air ni, kita pergi solat depan dia. Makruh. Tapi kalau ada air masuk, ataupun air hak kita daga-daga pun tidak kita ni, lapar-lapar pun tidak kita ni, letaklah makan apa sekalipun, tak ingin pun kita pada dia, kita boleh menumpukan pada solat. Hak ni tidak makruh. Makruh ni ketika mana kalau kita nak pada dia, saat kita lapar lah, uish sedap makanan ni, ataupun time kita dahaga, oi dahaga aku, kita solat depan makanan minuman, hak ni makruh. Tu makruh gitu. Tu 2, 3, 4 minit lagi, bolehlah nak azan dulu ke macam mana. Azan dululah, 5 minit lagi ke.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan setengah daripadanya daripada perkara-perkara yang makruh di dalam sembahyang, ialah sembahyang di hammam. Sembahyang di hammam. Hammam ni maksudnya bilik mandi. Bilik mandi yang tidak mempunyai tempat pembuangan najis. Bilik mandi semata-mata, itu dia panggil hammam. Bilik mandi tempat kita mandi air panah tu, itu dia panggil hammam. Jadi takdirlah, maknanya kering, kita pun hampar sejadah dalam tu, pergi sembahyang dalam bilik mandi tadi. Sah, tapi makruh. Makruh selama mana tidak ada najis pada tempat tersebut. Sahlah sembahyang kita, tapi makruh. Tak ada kerja lah ni di sembahyang dalam bilik mandi ni. Itu hammam. Dan pada tempat jurang bukit. Tempat jurang bukit maksudnya tempat di mana jalanan lorong air. Air duk memancar-mancar, air terjun lah. Pergi solat tepi dia, makruh. Sebab apa makruh? Mata kita duk tengok tu pada dia. Oh, comel air ni, gerai nak mandi air ni. Tu jadi makruh. Tu pergi solat pada tempat jurang bukit. Dan di tengah jalan. Apa dia kata tengah jalan? Solat tengah jalan mati haram. Tepi jalan. Di tengah-tengah jalan maksudnya di tepi-tepi jalan lah. Tepi jalan raya, RNR, apa ni, tak boleh nak berhenti di RNR, kita pun berhenti di tempat tepi-tepi jalan, divider tu, kita pun solat di tengah-tengah tu, di tepi-tepi tu. Itu makruh. Kerana apa? Hilang khusyuk. Kereta wong, motor pula brong, hilang khusyuk kita. Itu solat di tepi-tepi jalan makruh. Tapi kalau masa pun dah sutuk apa semua, kena turun lah kereta, kena solat lah. Nanti habis waktu. Begitu. Solat mana-mana pun sah, Nabi kata. Mana-mana tempat kita nak sujud, silakan asalkan bersih. Mana-mana pun. Tapi kalau bukan kata masa tu picik, bukan masa tu sempit sangat, pergi solat di tempat-tempat ni, ini makruh hukumnya. Makruh, menghilangkan khusyuk kita. Dan tempat buang tahi, tu maksudnya jamban. Tandah tu lah. Tempat di mana ada mangkuk tu. Tadi hammam. Hammam, tempat bilik mandi. Ini tempat buang tahi, ini jamban. Pergi solat situ, makruh. Selama mana tidak berlumukan tahi pada petih kita dan lain-lain lah. Tu makruh. Dan tempat menyembah berhala. Pergi solat pada tempat orang duk sembah berhala, tak boleh, makruh. Makruh solat di situ, bukan haram, makruh. Dan setengah daripada perkara-perkara yang makruh lagi, sembahyang pada tempat perhimpunan unta. Kita pergi sembahyang di kandang unta, tempat orang bela unta. Kalau kita di sini, tempat orang bela lembu, kandang lembu, kalang kuda dan lain-lain daripadanya, ikutlah. Jadi tempat-tempat begitu kita pergi solat, makruh. Makruh kita pergi solat pada tempat-tempat kandang-kandang begini ni, kandang-kandang binatang. Dan perjeratan, makruh juga kita solat pada perjeratan. Perjeratan ni apa? Jerat-jerat. Kubur, itu panggil jerat. Perjeratan maksudnya kubur. Jadi solat di kubur makruh. Sama ada dibongkar, sama ada dibongkar kubur, ataupun tiada dibongkar kubur. Hak tepat tak digali lagi, ataupun telah gali dah, kau tak kira lah. Di kubur ni makruh kita solat pada tempat tersebut. Makruh. Tetapi jika dibongkar, digali, akan kubur ni, kalau gali kubur, tak dapat tidak, mestilah dengan dilapik akan kaki kita tu dengan kubur tadi. Jangan kita solat tanpa lapik. Ini sekiranya kubur tu telah digali akan mayat. Maksudnya kubur ni
tempat yang mana telah penuh dah. Seperti di Mekah ada satu kubur namanya Ma'la. Di sana kerana ramai dah manusia di kubur tu, dia gali, letak orang lain pula. Jadi kalaulah kubur pasal jenis gali dah ni, dikeluarkan mayat dia letak kat lain, adalah tempat-tempat dia ke macam mana, nak letak orang lain pula, nak letak mayat lain pula ni, pergi solat situ wajib kena hampar, kena lapik. Tak boleh kita solat dengan tidak lapik. Pergi solat sujud atas tanah. Kerana apa? Kerana apabila digali akan keluar air-air danau. Air danau mayat ni. Air-air danau mayat ni dia akan keluar. Najis. Air danau ni, air nanah bercampur dengan darah hak milik mayat hak telah ditanam. Bila dibongkar kembali, maklumlah kita gali letak tanah, gali letak tanah, gali letak tanah ni semua ni najis kerana bekasan air danau. Jadi kalau kita solat tidak lapik, tidak letak sejadah, kain dan lain-lain, solat kita di sini dia kata tiada sah. Tiada dilapik maka tiada sah sembahyangnya, tak sah lah. Tak sah kalau kubur tu digali. Kalau kubur tu tak digali, tidak pernah lagi digali, mayat duduk dalam sana tak pernah lagi digali, seperti yang dia ada di kita ni, kubur masih luah lagi, memang ini ialah mayat yang pertama, tak pernah digali, kita pergi solat atas tu, makruh pergi solat atas tu. Tak lapik tak jadi masalah lah, kerana air danau duduk bawah tu. Tapi kalau digali, naik dah tanah tu pergi atas, maka menyebabkan jadi najis. Sebab tu kena lapik. Gitu. Walau bagaimanapun guru-guru kita dia cermat. Kalau kita nak sembahyang mayat, kita kena sembahyang di atas kubur, kena sembahyang di atas slipper. Di atas slipper. Takut-takutnya ada air danau ni. Kan kita sembahyang di kubur contohnya, sembahyang jenazah. Jadi sembahyang di jenazah ni nak cermat, sembahyang atas slipper. Jangan kita sembahyang seluk slipper, duk pakai lagi di kaki kita. Kita pun solat jenazah. Sebab tak ada rukuk-rukuk sujud. Jadi kita sembahyang tu pakai slipper. Takut-takutnya kalau tanah tu ada danau, maka ketika itu sembahyang kita tadi kita telah menanggung najis. Kita pijak najis. Tapi kalau kita letak kaki kita atas selipar, kita bukan sahut selipar, kita tak masuk kaki dalam selipar, kita letak atas tu, hukumnya seperti sejadah lah. Kita tidak tanggung akan selipar. Kalau masuk dalam selipar, tanggung akan selipar, maka selipar tu bernajis, menanggung najis. Tu beza. Letak atas selipar, tak tanggung, gi lapik nama dia. Hukum seperti kita letak sejadah dan lain-lain daripadanya. Habis kat sini. Jadi makruh solat pada kubur ni, makruh. Tadilah makruh tu takut-takutnya bernajis daripada air danau tadi. Dan demikian lagi makruh ia seorang, sedikit lagi 2 baris. Dan demikian lagi makruh ia seorang sembahyang pada kanisah. Apa tu kanisah? Iaitu kanisah ni tempat ibadat Yahudi. Di sini kita kena bulat kita tu, bulat-bulat. Jangan kita pangkah takut saya hak salah. Jangan pangkah kita ni, kita belajar ni jangan pangkah. Tu adab. Nak dapat keberkatan, jaga adab. Jangan kita letak di tepi-tepi buku gila-gila mangga. Jangan, tidak ada adab. Letak tempat baik-baik, elok-elok, tinggi-tinggi bersama-sama dengan hak mulia-mulia. Maka di antaranya adabnya jangan kita pangkah kita. Kita bulat situ tulis Kristian. Kanisah ni tempat ibadat Kristian. Maka solat situ makruh. Atau bi'ah, iaitu bi'ah tempat ibadat Nasara atau Kristian tu. Nasara bi'ah ni tukar tempat ibadat Yahudi. Tu dia tukar situ tu. Tu hak saya tengok rojok dalam kitab hak telah ditahqiq oleh Baba di Fatani. Nama dia Tahqiqul Wafi. Saya tengok kat sini.
Dia tulis rujukan dia di kitab Wahbah Zuhaili. Mana tadi saya dah baca dah tadi. Di kitab Wahbah Zuhaili. Gitu. Ya. Tu dia. Di dalam kitab Fiqhul Islami. Tu dalam kitab Fiqhul Islami menyatakan kanisah ni tempat ibadat Nasara, bi'ah tempat ibadat Yahudi. Jadi di dalam kitab kita ni mungkin tersilap pada cetakan. Sebab tu jangan pangkah, kena bulat sahaja. Tulis kat situ rujukan kitab Fiqhul Islami. Atau di wak. Di wak pada wak. Solat di dalam wak. Wak ni apa wak? Wak ni tempat tokong. Tempat tokong. Tokong sami. Sami yang pakai baju oranye tu. Tu dia panggil sami. Jadi solat dalam tu, kalau di Kelantan ada hak pesen berbaring selama-lamanya hingga kiamat. Ada hak jenis bersila selama-lamanya hingga kiamat. Ada besar. Tu wak dia panggil. Ada hak berdiri. Berdiri. Tak gerak-gerak. Dia sembah tu. Hak tak bergerak sana tu. Tu pergi solat dalam tu. Pergi sembahyang dalam tu. Hukumnya makruh. Sekarang pula timbul banjir, pergi basuh tempat-tempat mereka ini. Tu haram berlaku tu. Tu dia panggil menolong perkara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi larang, Allah Taala larang kita pergi tolong tempat maksiat. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolong kamu terhadap benda yang menyalahi pada syarak. Jangan kita tolong. Maka tempat-tempat begini ni, tempat bukan kata tempat hak biasa-biasa. Tempat minum arak, boleh berkira lagi. Boleh berkira lagi. Ni tempat hak syirik tu. Hak tempat orang mensekutukan Allah. Allah kita basuh tempat-tempat gitu. Tu. Besar tu. Tempat syirik tu. Kita pergi tolong maknanya. Maknanya orang tu mensyirikkan Allah. Kita reda pula orang mensyirikkan Allah. Sebab tu haram. Soal kemanusiaan, sosial dan lain-lain tu hak tu lain, cerita-cerita lain. Tapi benda-benda begini ni kita kena jaga. Kena jaga. Tu solat pada tempat-tempat ni makruh. Maka sekaliannya itu pergi solat di gereja, di tempat-tempat sembahyang orang-orang yang bukan Islam ni, hukumnya makruh sembahyang padanya. Adapun sunat dikerjakan kemudian daripada sembahyang, maka adalah Nabi apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepala. Wallahu a'lamu ilmuhu atam, jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.